Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri Ketua, masih banyak perkara yang meragukan dari segi kebebasan, hak, ketelusan dan keadilan dalam pilihan raya di negara kita. Masih banyak perkara yang memberi ruang untuk menipu dan tidak berlaku adil. Masih berlakunya amalan undi pos kepada mereka yang tidak perlu lagi pada undi pos. Nama yang bertindih, orang-orang mati yang masih ada dalam senarai pengundi, nama-nama yang tidak berada dalam kawasan pilihan raya dan lain-lain. Tuan Yang Pertua, demokrasi termasuk juga media. Mereka sepatutnya diberi peranan bagi menghidupkan demokrasi sebenar. Kalau rakyat menjadi hakim melalui undi, maka media adalah saksinya. Bagaimana rakyat boleh menjadi hakim yang adil kalau hanya mendapat maklumat sebelah pihak saja? Meluaskan ruang media dengan seluas-luasnya kepada parti yang telah menjadi kerajaan dan memberi ruang yang sempit kepada parti-parti pembangkang adalah demokrasi yang zalim dan mengheret rakyat supaya membuat keputusan tanpa maklumat yang sebenar. Bukan masalah berebut kuasa sahaja, dan sememangnya wujud dalam kehidupan manusia berebut kuasa. Bahkan ianya berlaku dalam satu parti dan satu kelompok. Tetapi biarlah ia bersifat berlomba-lomba untuk berkhidmat kepada negara dan umat dengan cara yang beradab dan berakhlak. Sepatutnya kita merasa malu kepada negara-negara maju yang beramal dengan demokrasi yang baik, seperti di Amerika, di Eropah dan di negeri Asia seperti Jepun. Pemimpin mereka menunjukkan maruah yang tinggi, bersedia menerima hukuman rakyat sekiranya mereka lemah atau melakukan kesilapan. Adapun kita lebih jumud untuk bertahan di atas kerusi pemimpin dengan apa cara sahaja. Sebenarnya inilah di antara penyakit yang dialami oleh negara ketiga yang sedang membangun dan tak bangun-bangun menjadi negara yang maju. Selagi tidak ada islah demokrasi, maka kita akan tetap di tahap yang lama, hanya berubah pasang surut yang tidak membina kewibawaan negara. Pihak Suhakam telah mengemukakan cadangan-cadangan perubahan yang pernah dibentangkan secara bertulis. Apakah jadinya cadangan itu, wallahu a'lam. Sepatutnya dibahaskan di parlimen ini demi kebaikan negara dan rakyat. Tuan Yang Pertua, di abad yang lalu negara kita mengalami tragedi kehakiman yang memalukan dan berterusan mundur sehingga badan kehakiman kehilangan maruah dan tidak dihormati kerana adilnya, tetapi dihormati kerana takutkannya. Nabi SAW menyatakan keadaan ini menjadi sebab kejatuhan sesuatu tamadun. Wa ukrim ar-rajulu makhafatu syahri makhafatu syarri wa ukrim ar-rajulu makhafatu syarri. Dia muliakan seseorang kerana takutkan kejahatan, bukan kerana kebaikan dan kerana kemurnian budinya. Bidang ini sangat besar pahalanya sekiranya dikendalikan dengan baik, dan celakalah akibatnya kalau berlaku kesilapan yang sengaja diatur. Tidak ramai yang bersedia menerima tegaran, yang tidak ramai inilah yang terbaik. Sabda Rasulullah SAW, al-qudatu thalathatun finnar, al-qudatu thalathatun isnani finnar wa wahidun fil jannah. Rajulun arafa al-haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah, wa rajulun arafa al-haqqa falam yaqdi bihi wa jara fi al-hukmi fahuwa fil nar, wa rajulun lam ya'rif al-haqq faqada lin-nasi ala jahlin fahuwa fil nar. Hakim itu ada tiga jenis, dua jenis dalam neraka dan satu jenis dalam syurga. Seorang yang mengetahui yang benar, dia menghukum dengan cara yang benar, itu ke syurga. Seorang hakim yang mengetahui yang benar, dia tidak menghukum dengan benar dan dia zalim, itu ke neraka. Hakim yang jahil, yang bebal, menghukum dengan jahilnya, juga ke neraka. Kepimpinan negara hendaklah berani membetulkan keadaan supaya meninggalkan jawatan secara berbudi pada negara dan rakyat, kerana tidak selama-lamanya memegang jawatan yang ada. Seterusnya saya beralih pada pencegahan rasuah. Amalan rasuah dikira di kalangan dosa yang besar kerana akibatnya memberi keburukan kepada pentadbiran negara. Allah meletakkan amalan rasuah, harta semua yang terlibat adalah mendapat laknat Allah dan ke neraka kalau tidak bertaubat sebelum mati. Firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, jangan kamu makan harta-harta di kalangan kamu secara haram, dan kamu bawakan harta itu kepada pemerintah supaya kamu makan di kalangan kamu dengan cara yang tak betul dalam keadaan kamu mengetahui. Sabda Nabi Muhammad SAW, la'anallahu ar-rashi wal murtasi. Allah Ta'ala melaknat yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Dan sabdanya lagi,
ar-rashi wal murtashi finnar, yang memberi risuah dan menerima rasuah, dua-dua dalam neraka. Kegagalan usaha menangani rasuah kerana fahaman sekular yang menganggap dosa pahala dalam perkara ibadat sahaja. Apabila di luar daripada skop ibadat, maka tidak ada lagi perhitungan dosa pahala. Sikap ini juga menjadi kepahaman kepada pihak yang melaksanakan undang-undang dan penguat kuasanya. Banyak kikis yang berskala besar hilang dalam lipatan fa'il. Dan di sana perlunya masalah pemisahan kuasa. Kecelaruan berlaku sebenarnya apabila sistem pemerintahan tidak berkonsepkan pemisahan kuasa di antara legislatif, eksekutif dan judisiari, pembuat dasar, pentadbir dan kehakiman. Maka berlaku campur tangan tanpa batasan dan tidak kena pada tempatnya, atau kerana kepentingan tertentu sehingga menjejaskan urusan di antara satu sama lain, menjadikan hakim tidak selesa, pentadbir dirobotkan dan penyalahgunaan kuasa di kalangan pemimpin. Dan dalam bidang perswastaan, dalam kerahan untuk meringankan bebanan kerajaan dalam menangani pengendalian ekonomi, maka konsep perswastaan diamalkan. Tetapi ingat, di sana ada beberapa perkara yang menjadi kepentingan umum yang haram disalahgunakan. Sabda Nabi Muhammad SAW, an-nasu syuraka fi thalathatin, an-ma'u wan-naru wal-kalam. Manusia itu bersama dalam 3 perkara: air, api dan padang ragu. Perubahan yang berlaku dalam pusingan hidup masyarakat menjadikan manusia berdepan dengan keperluan yang bertambah di zaman kini. Keperluan pendidikan, kesihatan dan perhubungan sudah menjadi keperluan umum. Maka kerajaan telah mengambil tanggungjawab bersama di samping pihak swasta dengan pengawasan juga terhadap penswastaan dalam keperluan tersebut, supaya tidak memaksa mereka yang tidak bernasib baik dengan sebab kemiskinan, kecacatan dan lain-lain.